Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram sayyidillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syia, ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada subuh ini kita dapat sama-sama berada di surau yang mulia dan berkat ini untuk kita sebanyak sedikitnya menambah ilmu kita. Ilmu ini perlu ditambah dengan menghadiri pengajian-pengajian, membaca buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya. Kalau sekiranya kita tak tambah ilmu, maka ilmu semakin berkurangan. Kalau kita tak menambah ilmu yang ada pada kita, banyak ilmu dalam bab agama Islam ni, terutama ilmu yang kita nak guna tiap-tiap hari, iaitu ilmu fiqh, kemudian ilmu yang nak memperteguhkan keimanan kita, iaitu ilmu tauhid, kemudian ilmu nak menghalusi dan menyucikan jiwa kita, iaitu ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni sangat penting untuk kita bekalkan pada diri kita. Besok, di akhirat besok, kita akan tahu siapakah. Bila ada ujian-ujian berkaitan dengan ketuhanan, maka keimanan kita, maka kita akan diuji. Sama ada kita ni benar-benar telah mempelajarinya semasa di dunia, ataupun kita tidak menghiraukan ilmu-ilmu yang penting ini dalam kehidupan kita ini, dan akhirnya kita tidak dapat menjawab soalan-soalan dan tidak melepasi jembatan-jembatan dan tidak dapat mengenal Allah yang sebenarnya di akhirat besok. Inilah kerugian kita, yang mana kerugian kita itu daripada dunia sampai ke akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ilmu yang kita nak belajar pula pada pagi ini ialah ilmu tentang sirah ataupun tentang perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sangatlah mencabar. Daripada mula Rasulullah diangkat ataupun dilantik menjadi rasul dan menyampaikan dakwahnya, sangatlah mencabar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja datang cabaran itu daripada masyarakat, daripada orang-orang kafir Quraisy, malahan Allah menguji kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mewafatkan, mematikan orang-orang kesayangan dia. Antaranya yang disayangi baginda ialah istrinya Siti Khadijah, dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Walaupun disebutkan bahawa Abu Talib ni tidak memeluk agama Islam, tetapi dia adalah pembela Islam, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dia masuk neraka ataupun tak masuk neraka, itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia telah memperjuangkan kesinambungan ataupun kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sejak daripada Rasulullah berumur 8 tahun, 8 tahun sampailah Rasulullah dewasa, kahwin dan sebagainya. Abu Talib lah yang menjadi tunggak ataupun tulang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perlu
kita sebagai umat Islam mengetahui perjalanan sejarah perjuangan Islam ini. Zaman Rasulullah SAW telah berlalu selama 23 tahun. Rasulullah dilahirkan bermula dalam perjuangannya dalam usia 40 tahun dan Rasulullah wafat umur 63 tahun, maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada apa-apa gelaran pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, cuma kita sebut dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada gelaran-gelaran kemegahan ke, tak ada gelaran-gelaran sanjungan ke, pemujaan ke dan sebagainya, tak ada. Cuma kita menggelarkan atau memberikan gelaran di hujung nama Sayyidina Abu Bakar itu ialah As-Siddiq. As-Siddiq ni maknanya yang sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang nak dapatkan gelaran seperti itu, cuma Ja'far As-Siddiq ada, tapi tuan-tuan tak boleh pakai gelaran tu, boleh tak? Bernama siapa, kalau apa nama kita, Rahim contohnya, Rahim As-Siddiq, boleh tak? Boleh juga, daftarkanlah. Kalau tetapi di segi hakikat dia tidak sama seperti mana yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan mudah nak dapat As-Siddiq ni. Sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diberi gelaran Al-Amin. Al-Amin, Muhammad Al-Amin, yang sangat amanah. Kita kalau dapat gelaran Al-Amin tu maknanya kita ni sangat amanah lah. Tapi maknanya tak sama macam mana yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada keinginan untuk mendapatkan gelaran-gelaran terbaik ini, tetapi tidak semestinya sama martabatnya seperti gelaran-gelaran yang dikurniakan kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Baik, pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada keadaan bandar Madinah. Tuan-tuan semua dah pergi Madinah dah, tak ada siapa yang kata dia belum pergi. Kalau dia belum pergi umrah, kalau dia belum pergi haji, memang dia tak pergilah. Tapi sebahagian besar kita dah sampai ke Madinah. Cuba bayangkan Madinah zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu dengan Madinah sekarang, tuan-tuan. Madinah yang kita pergi sekarang ni ada satu bandar besar, satu kemajuan tamadun yang maju, yang sangat tidak diduga oleh umat Islam sejak mula memerintah atau sejak mula Nabi melancak mendakwahkan Islam di Mekah dan berpindah ke Madinah. Pada waktu itu memang tak sama dengan Madinah yang ada sekarang. Yang ada sekarang ni satu Madinah yang moden, satu bandar Madinah yang selesa, dan kalau kita menunaikan umrah sekurang-kurangnya 2-3 hari kita dudukkan Madinah lah. Dan bila kita dudukkan Madinah, kita duduk di hotel-hotel dia yang baik, yang selesa, tak sama macam sahabat-sahabat dulu yang berpindah tengah malam. Masa Rasulullah memerintahkan para sahabat dia supaya berpindah ke Madinah, kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berpindah ke Madinah tanpa ada apa-apa janji yang menunggu, janji kemewahan ke, janji keistimewaan apa-apa ke yang tunggu di Madinah, tak ada. Pergi je Madinah, nasiblah. Tapi hari ini kalau kita berhijrah ke negara-negara lain, macam-macam dah ada yang kita dah dapat, bermacam-macam perancangan dah ada, dah berbagai-bagai perkara yang dah menunggu kita, pekerjaan ke, rumah ke dan sebagainya. Tapi para sahabat dahulu pergi ke Madinah hanya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan Abu Salamah dan Ummu Salamah dipisahkan, 3 orang ni, 3 suami isteri ni, Abu Salamah dengan Ummu Salamah dengan anak dia Salamah dipisahkan dan diasing-asingkan.
Abu Salamah berpindah ke Madinah. Ummu Salamah ditahan oleh kaum dia, dan Salamah anak kecil dia dibawa ke kampung halaman Ummu Salamah sendiri. 1 tahun Ummu Salamah menderita termenung di padang pasir. Orang sekarang kata penyakit apa? Murung. Anak agak lain, ayah agak lain, dia agak lain. Itu peringkat pertama lah orang Islam pindah ke Madinah, berhadapan dengan suasana yang menekan, suasana yang menyeksakan. Tetapi itulah puncanya sampai hari ini kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agama ini, bermula daripada kesukaran, bermula daripada kesusahan, bermula daripada berbagai-bagai cabaran. Hari ini kita dapat menikmati agama Islam ini sebagai satu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu akhir sekali ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku penuhkan, sempurnakan juga nikmatku. Agama adalah nikmat. Iman, agama Islam ini, dan juga Quran adalah nikmat yang Allah kurniakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan yang akhir sekali, wa raditu lakumul Islam madina, aku telah redha Islam itu sebagai satu agama kamu. Dan setengah-setengah ahli-ahli perjuangan, ahli-ahli pergerakan hari ini mengatakan bahawa wa raditu lakumul Islam madina, aku redha agama Islam itu sebagai way of life, cara hidup kamu. Tak boleh ikut cara hidup yang lain. Baiklah tuan-tuan, jadi hari ini kita tengok bagaimana keadaan Madinah selepas Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Ini khalifah yang pertama dalam Islam. Masa Rasulullah dulu tak dipanggil khalifah, Rasulullah tak dipanggil khalifah, tapi masa Sayyidina Abu Bakar dipanggil khalifah. Masa Abu Bakar As-Siddiq dipanggil Amirul Mukminin. Ada beza-beza sebutan. Masa Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah. Bukan dia Rasul, tetapi dia adalah pengganti tanggungjawab untuk melancarkan Islam ini, untuk mendakwahkan Islam ini. Jadi apa berlaku di Madinah selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin menjadi khalifah Islam, dan tinggal di Madinah. Kita tahu bahawa sahabat-sahabat ataupun khalifah yang tinggal di Madinah ataupun yang duduk sebagai khalifah tidak disediakan rumah-rumah hebat, bangunan-bangunan cantik, kenderaan-kenderaan yang istimewa, tidak ada disediakan. Ini adalah perkara yang tidak dijadikan rebutan. Orang tak berebut nak jadi khalifah ni lah, nak mengelak diri ada. Orang tak berebut sebab ia adalah tanggungjawab. Dalam hadis Rasulullah sebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ada tanggungjawab dan akan ditanya besok. Ini yang Sayyidina Abu Bakar selalu menangis. Sayyidina Abu Bakar, kalau Sayyidina Abu Bakar sembahyang, dia selalu menangis. Kerana tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia bukan pada anak isteri saja, tapi tanggungjawab dia kepada semua umat Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan, tekanan suasana pada waktu itu. Kemudian dikatakan di sini, kota Madinah diserang musuh. Ini pertama kalilah orang Islam serang orang Islam. Kalau zaman Rasulullah dulu, orang kafir musyrikin bergabung dengan kabilah-kabilah kafir yang lain mengepung kota Madinah, tetapi Allah menyelamatkan orang-orang Islam di Madinah.
diselamatkan dengan satu keadaan yang tidak diduga oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kali ini orang Islam mengepung orang Islam di Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Bukan pasal jawatan. Mereka kepung orang Islam di Madinah sebab apa? Mereka tak bersetuju dengan beberapa syarat. Antaranya yang diwajibkan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang diwajibkan oleh Islam ialah semasa Rasulullah dan selepas Rasulullah pun naklah orang Islam itu mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ini yang dia tak nak, tuan. Kumpulan ini adalah kumpulan-kumpulan yang keluar daripada orang Islam dan mereka bergabung dalam satu kumpulan yang mana mereka tak mahu mengeluarkan zakat. Tetapi solat mereka tak apa, mereka sembahyang, tetapi zakat mereka tak nak keluarkan. Dan mereka mengisytiharkan tak nak keluar zakat. Kita sebahagian daripada kita tidak mengisytiharkan kita tak keluar zakat. Tetapi umat Islam dulu hanya baru saja tumbuh sebagai umat Islam, mereka dah tak nak keluarkan zakat. Jadi bergabunglah 4 kumpulan, 4 kabilah ini. Nama-nama kabilah ini mungkin saya sebutkan, tetapi susah nak ingatlah nama-nama kabilah Arab ni. Saya dah lama belajar berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan sejarah ni, tarikh Islam ni, banyak nama-nama kabilah ni. Susah saya nak ingat lah, payah nak ingat. Nama-nama suku kita ni pun saya tak ingat. Ingat tuan-tuan suku apa? Suku Tanah Datar, saya ingat suku saya. Lepas tu suku apa lagi? Suku Tiga Nenek. Itu suku sebelah rumah saya lah. Itu 2 saya ingat lah. Yang lain-lain tu kadang-kadang bercelaru. Itu suku kita. Apa lagi lah suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab. Ini apa nama kabilah dia? Satu kabilah Al-Abs, yang kedua kabilah Zubian, yang ketiga kabilah Banu Kinanah, dan keempat kabilah Ghatafan, dan yang kelima kabilah Fazarah. Dia pakai kabilah kan. Kabilah ni adalah suku kaum. Sebab kabilah inilah yang menimbulkan ta'assub kepada kabilah. Ta'assub ni dia tak boleh beritahu ataupun kita tak boleh menyebelahi pihak lain. Pihak kita saja yang benar, kabilah kita saja yang benar. Itu maknanya ta'assub kabilah. Walaupun kabilah dia membunuh kabilah yang lain, seorang kabilah ahli kabilah lain, tapi dia tetap mengatakan kabilah dia adalah benar. Ini ta'assub. Perkataan ta'assub ni memang digunakan semasa Rasulullah menyampaikan dakwah dia. Dia kata jangan ta'assub kepada kaum sendiri. Jangan ta'assub. Kita pergi kepada agama ni nak menghapuskan ta'assub. Islam ni disebarkan untuk menghapuskan ta'assub kepada kabilah-kabilah. Ini tujuan Islam dikembangkan. Tak ada ta'assub pada kabilah lagi selepas daripada itu. Jadi bergabunglah semua suku kaum ini, kabilah-kabilah ini, dan mereka mengirimkan beberapa pasukan mereka untuk mengambil tempat di luar kota Madinah. Ada pasukan tentera dia sendiri, dan berkhemah di luar Madinah. Kemudian mereka terbahagi kepada 2 kumpulan, dan kumpulan daripada 5 kabilah ini dibahagikan kepada 2, iaitu satu berkhemah, satu mereka terbagi, satu berkhemah di kawasan yang dinamakan Abraq, dan satu lagi di kawasan Al-Qassah, Zul-Qusay. Jauhnya daripada Madinah, Zul-Qusay ini lebih kurang 40 km. Satu duduk kat luar, satu duduk kat dalam. Satu duduk kat luar, satu dekat dengan Madinah. Ni orang Islam sendiri ni, mereka memang dah mengucap 2 kalimah syahadah semasa Rasulullah. Tapi bila Rasulullah wafat, mereka cuba untuk menentang khalifah Islam yang pertama dan tak nak menunaikan hukum-hukum Islam, rukun-rukun Islam. Rukun Islam mengeluarkan zakat, mereka tak nak keluar. Mereka tak nak keluar zakat. Sedangkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqimus solah
wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Mereka menentang hukum Islam itu, dan mereka isytiharkan mereka tak nak keluar zakat. Iaitu satu Zulqassah ni satu tempat yang menuju ke Najd, ini dalam peta negeri Arab lah tuan-tuan, jadi kita selalu menamakan nama-nama Arab ni, dan kalau kita buka peta barulah kita tahu kedudukan dia kat mana. Setelah itu para pemimpin mereka telah menghantarkan utusan kepada para orang-orang terkemuka khalifah. Dihantarlah utusan kepada pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang besar khalifah Islam waktu itu, menjelaskan yang mereka akan melaksanakan solat tetapi tidak akan mengeluarkan zakat. Ini dia beritahu tu je. Solat mereka tetap laksanakan, tetapi zakat mereka tak nak keluar. Kalau tuan-tuan tak nak keluarkan zakat, artinya tuan-tuan mengingkari satu daripada rukun Islam. Tetapi adakah kita dah keluar daripada Islam? Itu kena faham. Kita tak nak keluar zakat, kita terkeluar tak daripada Islam? Tak terkeluar. Sebenarnya kita tak nak keluarkan zakat, hanya kita tidak melaksanakan perintah Allah itu, tetapi kita tidak mengatakan zakat itu bukan perintah Allah. Tak apa. Kita jangan kata kita jangan kata zakat itu bukan perintah Allah, tak boleh. Kalau kita kata zakat itu bukan wajib, itu menjadikan kita keluar daripada Islam. Kita tak nak keluar, tak apa. Kita nak kita minum arak. Kita minum arak, minumlah banyak nak minum. Terpatungan langgam macam mana pun, tapi jangan kata arak itu halal. Itu jadi murtad. Jangan kata arak itu halal. Sebab itu tidak boleh menghukum sesuatu yang telah dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertentangan dengan hukuman Allah. Itu yang menjadikan kita murtad. Tetapi kita akur, arak itu haram, betul, kita akui. Tapi kenapa awak minum? Saya minum ni kerana itu adalah satu ketagihan saya. Contohnya lah, macam sahabat-sahabat dulu nak meninggalkan arak tu ambil masa. Dan ayat Quran yang turun pun nak mengharamkan arak itu 3 peringkat ayat Quran, sampailah satu peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat yang pertama ke peringkat yang kedua, Allah turunkan ayat la taqrabus salah, la taqrabus salah wa antum sukar. Jangan kamu hampiri sembahyang sedangkan kamu dalam mabuk. Maknanya kalau dah sedang mabuk, tak payah sembahyang dulu. Tunggu mabuk tu hilang baru sembahyang. Masa tu peringkat awal, sahabat minum arak kuat. Sebab mereka baru keluar daripada zaman jahiliah. Sama juga dengan kita, baru keluar daripada zaman banyaknya percayaan khurafat, banyaknya percayaan kepada hantu-hantu raya dan sebagainya. Banyak kepercayaan kepada dukun-dukun, banyak percayaan kepada perkara-perkara gaib dan sebagainya. Baru keluar, kadang-kadang terbawa-bawa, ada terbawa-bawa perkara-perkara itu dalam adat istiadat kita, sama adat perkahwinan dan sebagainya. Ada yang terbawa-bawa, tapi dia lama kelamaan dia hilang. Begitu juga minum arak ni lama kelamaan hilang. Tapi ayat yang turun yang pertama tu, la taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu dekati sembahyang sedangkan kamu dalam mabuk. Kemudian baru turun ayat mengharamkan arak tersebut. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak itu, wal azlamu, innamal khamru wal maisiru wal azlamu, arak, judi dan main apa ni, cabut-cabut semua ni, rijsun min amali syaitan, najis daripada amalan syaitan. Rijsun tu najis. Baik, itu perkataan rijsun najis itu tuan-tuan nak digunakan untuk menghapuskan ataupun
memahamkan orang-orang Islam ni, nak menghapuskan jangan dekat dengan penyakit yang zaman kita ni, iaitu penyakit dadah. Maka dadah itu dikatakan najis. Berjaya tak berjaya? Dadah itu adalah najis, lagi ramai orang minum, orang makan ambil dadah. Tak berjaya. Tapi yang berjaya bila Allah kata innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min khamar itu adalah najis, sekejap dalam masa yang singkat telah berjaya menghapuskan orang Arab itu daripada minum arak, tuan-tuan. Begitu kuatnya orang Arab minum arak, tapi mereka tinggalkan arak itu dengan serta-merta. Di mana yang disebutkan dahulu, bagaimana orang Arab bila mendengar ayat ini innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan, mereka terus, kalau ada berpeti-peti arak mereka dalam rumah mereka akan campakkan di jalan-jalan raya di tengah-tengah bandar Madinah tersebut, sehingga arak membanjiri, air arak tu membanjiri jalan-jalan raya di Madinah. Bila dengar ayat tu saja cukup, tuan-tuan. Innamal khamru tu bila ayat tu turun saja, semua orang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Arak pun ditumpahkan. Setengah cerita menyebutkan bahawa bila dengar ayat itu, orang sedang nak minum arak pun berhenti minum, campakkan arak tu. Sebab ada wahyu Quran, mukjizat Al-Quran, tapi tak ada ayat berkaitan dengan dadah. Ayat Quran tak berkaitan dengan dadah. Ayat Quran berkaitan dengan apa? Dengan rokok tak ada. Kalau ada ayat tu keluar, tak ada orang merokok sana, tuan. Tak ada lagi orang isap dadah, tak ada dah. Ayat yang keluar waktu tu ialah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baiklah, tuan-tuan. Jadi dua kumpulan orang-orang Islam Arab ni yang tak nak mengeluarkan zakat tetapi tetap mendirikan salat, telah meletakkan pasukan mereka, satu di sekitar Madinah, yang kedua di satu tempat lebih kurang 40 km daripada Madinah. Jadi persiapan mereka nak memerangi orang-orang Islam yang ada di Madinah. Ini sama-sama Islam ni, tuan-tuan, bukan orang kafir. Perang Ahzab memang orang kafir. Perang Ahzab 10,000 tentera kafir itu mengepung Madinah tu adalah orang kafir. Tapi kali ini orang Islam mengepung orang Islam. Tak ada satu bahaya yang membawa perpecahan umat Islam di peringkat awal lagi. Bukan baru sekarang orang Islam berpecah. Peringkat awal lagi orang Islam dah berpecah dah. Tapi dapat dibendung, sampailah hari ini umat Islam. Kalau berpecah-pecah, tuan-tuan, mungkin lagi ni tak ada lagi umat Islam yang berjumlah 1.4 bilion yang ada sekarang ni. Tak ada dah, tuan-tuan. Tak ada jumlah umat Islam yang begitu ramai, dan mungkin tak ada lagi, kalau umat Islam dah berpecah belah, mungkin tak ada lagi kita nak pergi ke Mekah menunaikan haji dan menunaikan umrah. Tapi itulah dikatakan doa, tuan-tuan. Doa para Nabi, doa para Rasul ini adalah doa yang berkat. Sehingga hari ini Mekah dan Madinah tu tak ada pun hasil-hasil bumi mereka ataupun hasil-hasil yang mana mereka daripada hasil-hasil yang yang asalnya adalah negara yang kering kuntang, tetapi penduduk-penduduknya sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemewahan, dengan apa, dengan hasil-hasil yang lain. Doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan kurniakanlah rezeki daripada buah-buahan. Tu tak payahlah pergi Mekah dan Madinah nak elan pelancongan semua, tak payah. Orang berebut-rebut nak pergi. Hari lah dah kena tahan dah sekarang ni, tak dapat nak pergi. Semua orang jadi apa? Jadi marah lah sebab tak dapat pergi Mekah Madinah. Bukan marah apa, tak dapat pergi. Masing-masing nama dah naik. Nama dah naik dulu, 2 tahun dulu nama dah naik, tapi Mekah ni pergi Madinah dan macam-macam lagi dah ada lah, tapi tiba-tiba tak dapat dengan adanya penyakit COVID-19 ni.
tak dapat pergi Madinah, tak dapat pergi Mekah. Siapa yang menghalang? Penyakit ke menghalang? Allah menghalang. Kita pergi pada asal, pada hakikatnya sebenarnya Allah menghalang. Ada hikmahnya di sebalik halangan itu. Hikmahnya apa tuan-tuan? Agak-agak lah. Hikmahnya apa sebab? Di antara sebab-sebabnya yang kita dapati hari ni, tiba-tiba je perbelanjaan ataupun tambang ke dengan segala perbelanjaan hidup di Mekah dan di Madinah, siapa nak pergi umrah ke pergi haji ke, meningkat naik tuan-tuan. Dah terhalang, kemudian siapa nak pergi pula pada masa yang telah dibenarkan, harga sangatlah tinggi. Tak tahu apa yang akan dibuat oleh Arab Saudi selepas daripada ini. Tapi kita dah tahu cerita dia kan. Arab Saudi ni memang di bawah pemerintahan putera mahkota Salman ni, dia dah melabur 600 triliun untuk membina satu bandar moden di sebelah mana, di sebelah utara, sebelah utara Mekah tu, satu bandar moden yang bernilai 600 triliun. Jadi besok kita tak nampak lagi dah suasana Mekah dan Madinah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Tak ada lagi suasana yang asal. Dah macam kota Washington, New York, London dan sebagainya, sama dah, tak ada beza tuan. Dubai pun dah sama dah, lebih hebat lagi. Jadi hari ini kita berhadapan dengan kemodernan, dan kalau tidak dibendung maka kita akan hilang keaslian Hijaz itu, keaslian Mekah, keaslian Madinah. Dan sampailah satu masa besok tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab, dia kata turunlah Imam Mahdi, dan turunlah Dajjal, dan Imam Mahdi ini dia akan berada di sekitar Mekah dan Madinah, berada di sana, dan berakhirlah dengan satu keadaan di mana akan berlaku satu peperangan besar yang dipanggil Malhamatil Kubra, Malhamah Al-Kubra, peperangan besar antara Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani di satu tempat di Syam, di A'maq dan Dibak. Kawasan itu berperanglah orang Islam dengan orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi akan mati dengan begitu ramainya, sehingga dikatakan bahawa kalau sekiranya burung lalu di atas kematian orang-orang Yahudi yang begitu ramai, burung pun mati, bukan kerana tembak, kena tangkap, tak, mati bau busuk yang sangat dahsyat. Ini yang dikatakan Malhamah Kubra, peperangan besar besok. Jadi inilah dia yang akan berlaku di akhir zaman, dan kita ni belum lagi sampai akhir zaman, ataupun orang dah kata dah kita ni akhir zaman. Apa tanda-tandanya kita berakhir zaman? Kita dah berakhir zaman ni tuan-tuan. Itu pun banyak tanda-tanda, tapi tanda-tanda yang Rasulullah sebut itulah yang sebenarnya, bukan yang kita agak-agakkan dia. Kita pergi kepada apa yang sabdakan Rasulullah. Bila berlaku akhir zaman besok, api akan menyala di sebelah timur dan Imam Mahdi akan membawa tentera-tenteranya daripada kalangan ahli-ahli sufi. Orang-orang sufi akan jadi tentera Mahdi, dan orang-orang ini hidup dalam keadaan kesusahan, dan mereka tak kisah dengan kesusahan dalam peperangan, sebab mereka pun hidup dalam kesusahan. Ini orang-orang sufi, dan kata Rasulullah, orang-orang sufi ini akan datang daripada sebelah timur, dan mereka adalah orang-orang yang tinggi dan berpakaian hitam, berbaju hitam dan berserban. Inilah orang-orang sufi. Jadi saya teringatlah balik jadi teringatlah kita balik bagaimana orang-orang Arkam juga telah mula meletakkan nama mereka, sebab tentera sufi ini akan dipanggil Al-Ikhwan. Orang Arkam dah mula letak nama Ikhwan, dia tak letak Arkam dah. Mula-mula dulu Bani Tamim lepas tu Ikhwan. Jadi inilah yang mungkin akan menjadi tentera Mahdi. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi tentera Mahdi, bolehlah mendaftar sekarang. Dulu tuan-tuan dan puan,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ya rabbi fahman nabiyyi hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.